Kita akan sambungkan dengan ada lagi learning outcome dalam 1.2 number system implementation ni. Kita akan tengok pula untuk hari ni conversion daripada hexadecimal kepada decimal dan seterusnya conversion between hexadecimal and binary. Okay. Baik, sebelum tu kita recap balik lah. Minggu lepas kita dah tengok dah. Minggu lepas pula kuliah sebelum ni kita dah tengok macam mana kita nak buat conversion daripada binary ke decimal, decimal ke binary, hexa ke decimal, decimal ke hexa. Alright. So untuk hari ni kita tengok So yang pertama kita nak convert hexa ke decimal daripada nombor base 16, nombor asas 16 kepada nombor asas 10. Okay. Oh, saya punya tulisan tak ni di sini ni. Tak apalah. H ke D ni hexa ke decimal. Ada nak panah kat tengah ni. Tapi sebab font dia tu kot rasa dia convert tu. Okay. Tak apalah. Baik. So tengok So sekali lagi dalam sistem number hexadecimal dia punya nilai bagi setiap nombor satu adalah daripada kiri adalah kuasa 16 iaitu 16 kuasa 0, 16 kuasa 1, 16 kuasa 2, 16 kuasa 3 ataupun nilai dia adalah 1, 16, 256, 4096. Okay, 16 kuasa 3. Kalau seterusnya belakang lagi 16 kuasa 4, lagi besar lah 4096 darab 16. Okay. Maksudnya, bila kita nak convert daripada contoh sekarang ni, kita nak convert daripada hexa ke decimal. Okay, daripada hexa ke decimal. Sama juga macam cara kita convert binary ke decimal, kita lengkapkan jadual kuasa dia. Okay, so kita pun buatlah jadual macam ni. Kita tulislah 1, 16, 256, 4096 ni. Okay, ni samalah macam 16 kuasa kuasa 0, 16 kuasa 1, 16 kuasa 2, 16 kuasa 3. Okay. Kemudian value dia 1, 16, 256, 4096. Okay, kemudian kita isikan daripada kiri, daripada belakang, isikan balik. So sekarang kita nak convert AFP2, nak convert kepada decimal. So isikan dari belakang dari sini 2 B F A. Okay. Kemudian kita tukarkan. So B ni dalam decimal dia value dia adalah 11. F ni 15. A ni 10. Okay. Kemudian apa yang kita buat, macam tukar binary ke decimal juga, kita darabkan sahaja dengan kuasa dia, dengan nilai dia dan tambah. Okay. So kita darabkan. So sekarang ni 1 darab 2. Kemudian yang ni 16 terdarabkan dengan B. B adalah 11. So 16 darab 11. Kemudian yang ini F adalah 15. So 256 darab 15. So ini A adalah 10. 4096 darab 10. Okay, dapat hasil dia di bawah ni. And then kita akan apa nama ni, tambah lah. Okay, daripada hasil ni kita akan tambah. So dapatlah jawapan akhir dia adalah 44978. So AFB2 hexadecimal bersamaan dengan 44,978 decimal. Okay. Okay, last cara conversion tu daripada hexa ke decimal. Jelas. Okay, contoh seterusnya. Kita nak convert BA8. Okay, BA8, kalau boleh kita tulis base di bawah ni base 16, kecil di bawah tu. Bila awak tulis nombor hexadecimal, make sure awak tulis dia punya base number dia. Samalah binary pun. Contoh macam ni kan, ada base number dia, 16 tu. Alright. So BA8 kita nak convert kepada decimal, sama juga kita buat jadual kuasa 1, 16, 256, 49 dan ke belakang lagi. Kemudian kita isi daripada
dalam daripada belakang Okay, so isikan 8 A dan B. Kemudian kita darabkan. So ni 1 kali 8, yang ini A adalah 10. So 16 kali 10. Yang ini B adalah 11. So 256 kali 11. So dapat jawapan dia. Lepas kita darab dan kita tambahkan, dapatlah jawapan akhir dia 2984. 2984. Okay. Boleh? So tak susah sangat, senang je kan? Kena ingatlah step pertama kita buat jadual kuasa 116,256 ni. Kalau ada lagi ke belakang, kita tambah lagi lah ke belakang. 496 lagi. Okay. Kemudian kita isikan apa yang kita nak convert, tapi mesti isi daripada rumah yang pertama ni lah. Dia isi daripada sini. So 8A, B. Kemudian terdarabkan, terdarabkan step yang kedua, step ketiga terdarabkan, tambahkan dan last kali darab dan last kali tambahkan. So dapat jawapan dia. Okay. Baik. So itu conversion daripada hexa ke decimal. Conversion from hexadecimal number to decimal number. Okay, cuba tengok contoh seterusnya ni. Baik. So kita nak tengok A, nak convert 15 ni kepada decimal. Okay. Baik. So macam mana cara kita nak apa nama ni, nak kira. Okay, sama kita buat jadual kuasa. So kita ada 1 kemudian 16 256 dan ke belakang lagi lah. Tapi sekarang kita nak pakai 15 je sebenarnya. Tak payah banyak pun. So kita isi. Okay, sorry bukan 15 ni hexadecimal. So dia adalah base 16. Waktu kita akan tulis base tu. Okay, so 1 5. So kita isi daripada belakang. 5 1. Kemudian kita darabkan. So yang ni adalah 1 darab 5. So ini adalah 16 darab 1. So kita akan dapat jawapan 16 tambah 5. So kita dapat 21. Ini base 10. Boleh? Nanti awak buatlah kotak elok. Saya buat ni kotak tak elok. Alright. Kemudian 2A1. Contoh lagi. 2A1. Macam mana? So samalah. 1, 16, 256. Kemudian kita isi dari belakang. A2. So darabkan. So yang ni adalah 1 darab 1. Yang ni A adalah 10. So 16 darab 10. So yang ni 256 darab 2. So apa jawapan dia? 256 darab 2 apa? Sekarang saya calculator kat saya ni pun. 512. 512. So 512 tambah 160 tambah 1. So kita akan dapat 5 7 apa ni? 673. 673. Okay, thank you. 673 10. Okay, itulah cara kita nak buat conversion. Apa nama ni, daripada hexa kepada decimal. Boleh Boleh. Baik. Yang bawah tu C tu cuba buat. FA3C. So kalau bila 4 digit hexa ni, nilai dia akan jadi puluh ribu lah. Besar lah kan. 4096. Bila darab dengan 15, F15. So 15 darab 4056. Dah jadi 12 ribu lah tu. Banyak ribu lah. Okay. Baik, next. Conversion from decimal to hexa. Nak tukar sebaliknya. Daripada nombor asas 10 kepada nombor asas 16. Decimal to hexa. Baik. Sama juga macam conversion daripada decimal ke binary. Kita ada dua kaedah, dua solution. Okay. Ingat, bila decimal nak tukar ke binary ataupun tukar ke hexa, cara dia ada dua lah. Sama ada kita buat pembahagian berulang, bahagi banyak kali,
ataupun kita buat tolak. Okey, tengok contoh yang pertama. Okey, kita nak tukarkan 1341 kepada hexadesimal. Okey. So, kalau tengok kat sini, dia sama macam kita buat pembahagian 2 sebelum ni dalam binary, tapi ni kita bahagi 16. So, bila bahagi 16 ni dia banyak sikit lah nak kira kan. Kalau bagi 2 senang, congok-congok boleh dapat. Yang ni nak kena hati-hatilah. Okey. So, apa yang kita buat? Sekarang ni kita tulis dulu 1341 kat sini. Kemudian, kita bahagikan dengan 16. Of course, takkan dapat yang tepat lah, dia akan ada baki. So, kalau tak pun dia akan jadi baki kosong lah. So, berapa kita boleh bahagi? Ingat, kita bukan nak bahagi sampai perpuluhan. Kita nak bahagi macam sebelum ni lah kita buat. Maksudnya kita nak bahagi dan dia ada baki. So, paling besar kita boleh dapat adalah 83. So, dapat 83 kali 16 akan dapat. Kemudian kali 16 kita akan dapat 1328. So 1328 dia akan ada baki 13. Okey, kemudian selesaikan pula step yang berikutnya. Kita akan buat 5 kali 16. 5 kali 16 kita dapat 80. So dia ada baki 3. Bahagi lagi, mesti habiskan sampai kosong. So bila ni 5 bagi 16, so kosong kali 16 kosong, baki 5. Baik, so bila kosong ni habislah. Okey, seterusnya kita salin balik jawapan daripada bawah. So daripada bawah dia akan jadi 5, 3, 13. Tapi 13 ni dalam hexa dia diwakili dengan D. So jawapan akhir dia adalah 5, 3, D. So 1341 dalam desimal bersamaan dengan 5, 3, D asas 16 hexadesimal. Okey, boleh? Baik, cuma bila bahagi 16 ni banyaklah kita nak kira kan macam cakap tadi. So, possibility untuk kita buat mistake tu tinggi. Tapi kena hati-hatilah kalau kita nak guna kaedah yang pertama ni. Baik, tip dia awak kena ingat dekat bahagian baki sini, maksimum baki mestilah tak lebih dari 15. Kalau tiba-tiba awak kira baki dia jadi 16 ke 17 ke 18 ke ataupun lebih, maknanya awak silap bahagi kat sini. So, maknanya boleh bagi lagi sekali. Dapat So baki dekat sini mesti dalam julat antara 0 sehingga 15 saja maksimum. Okey, kemudian yang ni mesti habiskan sampai kosong lah. Yang ni samalah macam binary pun mesti habiskan sampai kosong. Kemudian salin dari bawah bukan daripada atas. Okey. Itu kaedah yang pertama, pembahagian. Kaedah yang kedua kita buat tolak dan lengkapkan jadual kuasa. Yang ni lebih mudah. So apa yang kita buat? Kita buat jadual macam ni. So kita tulislah kuasa dia. Ni 1, 16, 00, 16, 01, 16, 02, 16, 03. Okey, kemudian tulis nilai dia. 496, 256, 16, 1. Okey, apa yang kita buat sekarang? Kita tolak. So 1341 kita tolakkan dengan berapa value yang paling dekat yang dia boleh tolak. So dalam kes ni kita kena tengok kalau kita nak tolak dengan 409 tak boleh sebab dia lebih dah. So dia boleh tolak dengan rumah dekat 256 ni lah. Tapi dia banyak lagi sebab kita boleh kali dengan bilangan dia. Kalau tengok kat sini kita letak 5. Maksudnya kita buat 5 kali 256 akan dapat 1280. Itulah yang the nearest possible value yang dia boleh tolak. So kita pun tulis 5 kat sini. Maksudnya 5 darab 256 adalah 1280. So kita tuliskan dan tolak. Dapat baki dia 61. So ini baki untuk step yang tolakan yang pertama. Okey, sambung. Sekarang baki dia adalah 61. 61 kita nak boleh kira dekat semua seterusnya lah. So berapa kali 16 kita boleh tolak? So kita tengok yang paling dekat kita boleh tolak 3 kali 16. So 3 kali 16 adalah 48. Sebab kalau 4 kali 16 dah lebih dah. Betul tak? Okay, so 3 kali 16, 48. So step seterusnya dia akan tolak kat sini pula. 16 tolak 48 dapat 13. Okay, bila 13,
Automatik bila baki dekat sini kurang, dia mesti kurang pada 15 lah. Maknanya bila kurang pada 15, kita boleh terus darabkan dengan nilai 1. Dalam kes ni 13 darab 1. Yang kita habiskan ni. So dapatlah 13, tolak lagi, jadi kosong. Habiskan sampai macam tu Tak lengkap sikit dia punya ni. Okay, mesti habiskan sampai kosong. So sekarang ni, sampai kosong barulah habis. Sekarang kita cek balik. Jawapan kita adalah daripada dalam table ni. So kita salin balik daripada depan. Jawapan akhir kita adalah 5, 3, 13. 13 ni kita tukar kepada D. So 5, 3, D. Base 16. Okay, ingat satu lagi saya nak pesan. Sama juga yang ni. Untuk yang ni, kalau awak kena make sure dalam jadual ni, nilai ni tak boleh lebih daripada 15. Sebenarnya kalau 16 tu dah salah dah. Dia mesti between julat dia 0 sehingga 15. Maknanya kalau tiba-tiba awak jarak awak buat 16 ke 17 kan, maknanya dah silap kira dah, kena kira balik. Okey, jelas Dan yang tolak ni kita mesti habiskan sampai kosong. Mesti sampai kosong. Dan bila salin jawapan, yang ni salin daripada depan macam biasalah, daripada sini. Okey. Dan hati-hati juga untuk nilai ni. Sebab yang ni adalah nilai 13 dalam decimal. So, sebab kita nak tukar kepada hexa, 13 adalah D. Sebab tu nilai ni memang takkan lebih 15. So, maximum value dalam ni adalah F sahaja, 15. So, jawapan akhir dia adalah 53 D. Kalau awak tulis 53 13, jadi 5313. Tiba-tiba awak letak base 16. Itu dah value lain dah tu. Okay, so ini salah Okay, jelas? Jelas. Baik, tengok contoh yang kedua. Okay, good. Seterusnya, kita nak convert 860, nak tukarkan kepada hexa. Kalau kita buat pembahagian berulang, kaedah bahagi 16. So, 860 bahagi 16. Possible value yang kita boleh bahagi adalah 53. Nearest value dia adalah 53. So, 53 darab 16 sama dengan 848. Okay. So, dia akan ada baki 12. Kemudian teruskan 53. So, 3 kali 16. 3 kali 16 adalah 3 kali 16 48. So 48 dia akan ada baki 5. So, kemudian selesaikan lagi. So 3 bahagi 16. Dalam kes ni tak boleh. So 0 kali 16, 0 kali 16 0. So baki 3. Okay, bila sampai 0 maknanya selesai, habis. So make sure awak punya baki dekat sini dalam julat yang betul lah. Maknanya daripada 0 sehingga 15. Kalau silap, kalau terlebih tu maknanya salah lah tu. Okey, sekarang yang terakhir salin balik jawapan. So salin daripada bawah, jawapan kita adalah 35 C. 12 tadi tukar kepada C. Okey. So ini cara yang pertama, pembahagian. Cara yang kedua, tertolak kuasa. So sama jugalah. Kalau tengok cuma beza ini tertolak jadi terbahagi. So 860 boleh tolak dengan berapa? So of course yang ni memang tak boleh dah besar. So kita boleh tolak dengan rumah 256, rumah kuasa 2. So possible value dia adalah 3 darab 256, which is 768. Okay, so 3 darab 256 dapat 768. So tolak dapat 92. So ini yang pertama. Kemudian 92 kita akan rumah 16 pula. So 5 kali 16 80. So 5 kali 16 80, kita akan dapat baki 12. Okay, yang ni dia stop sampai sini sebab sebenarnya boleh nak stop sampai sini pun. Sebab bila baki 12 ni, awak tak payah tolak dah. Sebab memang automatik dia akan jadi baki dia 12. So 12 darab 1 lah. Okay, tapi boleh juga kalau nak awak selesaikan. So tolak 12 jadi kosong. Okay, sebab 12 darab 1 tolak 12. Kalau saya prefer habiskan sampai kosong. Baru jelas nampak. Baik. So, selepas dah habis, salin balik jawapan. 3, 5, 12. So, 3, 5, C. Tulis base 16.
So 860 base 10 sama dengan 35C base 16. Okay. Boleh? Boleh. Jelas Baik, kita tengok contoh conversion. Okay, sekarang ni kita nak tengok A ni. So kita nak buat 82 nak tukar kepada hexa. Okay, kalau buat pembahagian, kemarin panjang sikit lah. So 82 bahagi 16. So possible value dia adalah 5. 5 kali 16 kan. So 5 kali 16 akan dapat 80. So baki 2. Betul? Kemudian kita bahagi lagi 16. So ni 5 dah habis. So 0 kali 5 0 baki 5. So jawapan akhir kita adalah sama dengan 5 2. 52 base 16 bukan 52 sebab ni adalah base 16. Value dia lain. Okay. Cuba kita check. Kita buat cara kedua pula. So 82 maknanya jadwal kuasa dia adalah 1 16. Kemudian kita tolak. So 82 16 tadi kita boleh dengan 5 kali 16 80. So baki 2. Kemudian kat sini 2 kali 2 0. So jawapan akhir dia adalah sama juga kita dapat 5 2. Okay. Boleh So terpulanglah dekat awak. Awak nak buat kaedah mana? Kaedah bahagi berulang ke ataupun kaedah nak tolak. Tapi kalau saya personally saya prefer kaedah yang kedua. Kita tolak sebab lebih mudah. Bahagi ni kadang-kadang jadi silap bila kira. Okay. Kita tengok yang kedua ni 105 ni. Allah, apa yang saya tekan? Sekejap. Okay, so 105. Sambil-sambil tu awak pun buat jugalah. Kita check jawapan. So 105 bahagi 16. So kita akan dapat berapa? Kalau 6 kali 16 berapa? Dapat 6. 96. So 6 lah. Alright. So 96 baki 9. Betul Betul. Kemudian kita bahagi lagi. So kosong lah yang ni. So 6. So dapat jawapan dia 69. Okay, cuba check tengok. Buat kaedah yang kedua. Sama. Kalau sama tu betul lah tu. So 116. So 105 tolak yang ni 9 kali 6 adalah 96. So tolak akan dapat 5 tolak 6 berapa? 11. 9 betul ke? Sekejap. Pening lah. Ada 9 pula. So dekat sini 6. Okay. So 105 tolak 96. So kita akan dapat 9 betul tak? Betul? Betul. So yang ni darabkan dengan 9. So 9 tolak 9 kosong. Samalah. So jawapan dia adalah 69 pula. 69. Okay. Tu yang C tu awak cuba buat lah. 1525. Okay. Baik. So itu conversion daripada decimal ke hexa. Okay. Seterusnya. Conversion daripada hexa ke binary dan binary ke hexa. Baik, untuk conversion between hexa binary hexa ni lagi senang sebenarnya.
Dia ada kaedah yang lagi senang. Sebenarnya kalau cara panjang dia, kita nak buat conversion hexa ke binary ni, kita kena convert pertama sekali kalau hexa ke binary, kita kena convert dulu hexa kepada decimal, kemudian decimal kepada binary. Macam tu. Sebaliknya kalau binary, kita convert dulu binary ke decimal, kemudian decimal ke hexa. Okay. Sebenarnya step dia, kalau ikut dia macam inilah. Daripada hexa, tukar ke decimal dulu dan barulah decimal ke binary. Begitulah sebaliknya, binary ke decimal, decimal ke hexa. So kita kena buat 2 kali conversion lah. Sebab tu kita dah belajar sebelum ni, conversion daripada hexa decimal, decimal hexa. Kemudian sama juga decimal binary, binary decimal. Okay. Tapi, sebab tu kita kata hexa ni dia boleh mewakili binary dengan sangat mudah. Dan dia punya conversion juga sangat cepat dan efisien sebab dia ada kaedah dia. Okay, so kita boleh straightforward straightforward convert daripada hexa ke binary, binary ke hexa tanpa perlu kita convert kepada decimal. Maksudnya kita tak perlu tahu pun nilai dia dalam decimal. Jelas Baik. Tengok contoh. Okay, sekarang kita nak convert 1A2 daripada hexa ke binary. Okay, 1A2 nak convert kepada binary number. Kalau macam yang saya cakap tadi, kalau kita tak tahu kaedah ni, kita kena buat macam mana? Kita kena convert dulu yang ini kepada decimal. Kemudian daripada dah dapat value dalam decimal, baru kita bahagi jadikan binary pula. Ada 2 step. Tapi, boleh buat jugalah. Itu cara panjang. Kaedah yang lebih mudah, okay, cuba tengok kotak ni. So, macam mana kita buat? Baik, untuk convert daripada hexa ke binary, step yang pertama, kita buat jadual kuasa. Okay, tapi jadual kuasa dia adalah macam ni sahaja. Maknanya untuk grup yang pertama, kita 1, 2, 4, 8. So dia adalah kat sini sebenarnya 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okay. Kemudian kumpulan berikutnya pun sama juga. 1, 2, 4, 8. Yang seterusnya pun sama juga. Okay. Jelas Kemudian, apa yang kita buat untuk setiap kumpulan 1, 2, 4, 8 ni, kita isikan daripada belakang. So, dia isikan daripada sini. So, kita isi 2, A, 1. Baik. Jelas Kalau ada lagi satu hexadecimal, kita tambah lagi lah. Katalah ada lagi satu kat sini. So, tambahlah 1, 2, 4, 8 juga. Katalah ada nombor lagi, kita isi nombor berapa. Kalau ada lagi, tambah lagi 1, 2, 4, 8 lagi. Okay. Baik. Selepas tu, apa yang kita nak buat, kita nak lengkapkan nilai 2 ni, kita start di dalam dulu lah. Ikut kuasa dekat atas ni, 1, 2, 4, 8 ni. So, kalau ikut ni, nilai 2 ni kita boleh isi dekat sini. Okey, maknanya 1 darab 2, 2. Betul? Faham tak sampai sini? Okey, so bila kita isi kat sini, yang lain-lain ni, 1, 4 dan 8 ni, kita isikan dengan kosong. Bagi tak pakai dia. So, isikan kosong. Okey, selesai untuk yang ni. Tengok pula yang berikutnya. Belakang, sebelah kiri dia pula. So, sekarang A. A adalah 10. Okay, dalam decimal A adalah 10. So, kita nak lengkapkan supaya dapat nilai 10. 1, 2, 4, 8 ni. So, kita boleh isi dekat 1 kali 8 dan 1 kali 2. Okay. So, 8 dengan 2 jadilah 10. Yang lain ni, 4 dengan sini kita tulis kosong. Tengok pula dekat sini. Okay, yang ni nilai dia 1. So, 1 of course 1 kali 1 lah. So, isi 1 dekat sini. Dan yang belakang ni kosong. Kita isikan kosong. Okay, habis setakat tu. Next step, kita nak salin jawapan lah. Dah habis, nak salin jawapan. Kita salin jawapan daripada depan ke belakang. Okay, tapi kita salin dekat nombor 1 yang kita jumpa dululah. So, sekarang ni kosong dekat depan ni tak bawa value. Tak ada value. So, tak payahlah. So, kita start dari sini. So, jawapan akhir kita adalah 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Tulis asas 2. So, itu jawapan dia.
1A2 asas 16 kepada binary kita dapat 1101000010. Okey. Boleh? Boleh faham tak? Faham, Ustaz. Okey, tengok contoh yang kedua. Kita nak convert AF1 asas 16 nak tukarkan kepada binary. Okey, kita buat je dua kuasa. 1, 2, 4, 8, 7, 8, 8. Ikut bilangan ni lah. Ikut bilangan AF1 ni. Kalau ada 3, maknanya 3 lah kumpulan ni. Kalau ada 4, ada 4 lagi lah. Tambah lagi lah 7, 8, 8 kat belakang lagi. Dapat Okey, kemudian kita isi dia belakang. 1FA. So 1, of course, tekan tandakan dekat 1. Kemudian yang lain isikan kosong. Untuk F 15. So 15 tekan dapat 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. So kita darabkan semua dengan 1. Dia dalam ni memang antara 1 dengan kosong je. Ni isi lebih, isi benda lain pula. Okay. Tak tiba-tiba isi 2 pula kan dalam yang bawah ni. Sebab dia binary. So dapatlah 15. Untuk A adalah 10. So 8 dengan 2. So 10, 10. Baik. So, selesai. Salin balik jawapan dari depan. So, jawapan kita adalah 1010 1111 0001. So, nampak tak? Kita nak buat conversion ni sebenarnya mudah aja. Okay. Kalau awak dah hafal pattern dia, maksudnya kalau awak dah hafal dah pattern, kalau 1 tu berapa, kalau 8 tu berapa, maksud saya berapa dalam binary. Maksudnya awak boleh tulis je. Okey. Saya nak pesan kat sini. Untuk nilai kosong ni, kalau macam dalam kes tadi, kosong dekat depan ni, kita boleh abaikan sebab dia tak membawa value. Tapi kalau kosong dekat tengah dan kosong dekat belakang ada value, jangan awak buang pula. Yang tu kena ada. Okey, yang tu jangan tak boleh buang, tak boleh tinggal. Kalau kat belah depan tak apa. Okey, boleh? Okey, tengok contoh. Sekarang kita nak convert nombor hexadecimal ni kepada binary. So 9 base 16. Nak convert kepada binary. So kita buat dia dua kuasa dia. 1, 2, 4, 8. Kemudian kita nak isikan dengan 9. So 9, awak buatlah kotak elok. Okay. So 9 dia akan isi kat mana? Of course, kita akan isi dekat 8, 1 kali 8, 8 dan 1 kali 1, 1 tambah jadi 9. So yang ini adalah 0, 0. So jawapan akhir dia adalah 9 base 16 sama dengan 1001 base 2. Senang kan? Boleh? Okay, A5. So A5, so ada 2. Ada 2 maknanya akan ada 2 kumpulan 128 ni. So 1, 2, 4, 8. Okay, lagi 1, 2, 4, 8. Kemudian kita isikan. So yang ni adalah 5, yang ni adalah A which is 10. Okay, so kita isikan lah. So 5 kita isi kat mana? So bila 5, of course kita akan ambil 1, 4, 1, 1. So yang ni adalah 0, 0. Kemudian 10. 10 of course 8 dan 2. So ini 0, 0. So jawapan akhir kita adalah A5B16 sama dengan 10100101. Habis cerita. Senang. Tak perlu pun kita tahu value yang sebenar dalam decimal. Boleh? Boleh faham tak? Boleh. So conversion daripada hexa ke decimal sangat mudah. Kalau awak hafal pattern dia lagi mudah sebenarnya. Sebenarnya kalau sebut, okey, contoh katalah saya sebut 7 dalam hexa, berapa binary dia? Berapa? Kalau 7, dia akan jadi berapa?
Of course 0, 1, 1, 1. 4 tambah 2 tambah 1, 7. Betul tak? Ha. Okey, contoh katalah sekarang ni kita ada nombor, okey, contoh ni 10F. Kalau awak apa nama ni boleh buat terus je. 1, tapi nanti ni awak buat step by step lah. Ni saya nak tunjuk bila kita dah ingat pattern dia sebenarnya, kita boleh terus ni je. 4 pula F. Okey, so kita buat dari belakang. So F adalah 15. So 15 kalau kita tukar kepada binary, kita akan dapat 1, 1, 1, 1. Sebab apa? Sebab 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Okey, kosong. Kosong, kosong lah. Duduk tengah-tengah, kita tulis je lah kosong. Kosong, 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 kosong. 1. 1 kalau ikut 0, 0, 0, 1. Tapi dekat depan, tulis 1 sahaja. So itu jawapan dia. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Contoh seterusnya, katalah nombor dia adalah ABC. Base 16. So, kita nak convert kepada decimal. Okay. C berapa? C adalah 12. Betul? So, kalau 12, kita akan dapat 1, 1, 0, 0. 8 tambah 4, 12. B berapa? B 11. So, 11 kita akan dapat 1, 0, 1, 1. 8 tambah 2 tambah 1. 11. A berapa? A 10. So, kita akan dapat 1, 0, 1, 0. 8 tambah 2. So, jawapan dia 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0. Siap? Ni sebab saya dah hafal pattern, saya boleh terus lah. Awak buatlah step by step tu. Boleh? So, senang kan conversion dia? Boleh. Ya. Right. Okay, last one. Tengok conversion binary ke hexa. Ini pun senang juga. Kita buat sebaliknya sahaja. Tengok Okay. Sama juga, kita akan gunakan kumpulan 01248 ni. Okay. Cuma tadi kita pecah satu-satu. Tapi sekarang kita pecah kepada 4-4. Baik. So, kita buat 128 ni, buat jadual kuasa ni. Kemudian kita isikan nombor binary ni, tapi kita isikan daripada belakang. So, daripada belakang dan kita pecahkan dia 4-4. So, kita jadi kat sini lah. 4 digit. Daripada belakang kan dari depan. Dari sini. So, kita isi 0, 1, 0, 1. And then 1. Yang depan ni 0, 0 tak tulis pun tak apa. Okay. Kemudian apa yang kita buat? Kita darabkan yang ini dengan kuasa dia. So, 1 darab 2, 2. 1 darab 8, 8. Then dapat 8, 2. So, tambahkan semua ni dapat 10. Kemudian yang ni 1 darab 1 dapat, tambahkan dapat 1 je lah. So, 1, 10. 10 ni kita tukar kepada hexa, nilai dia adalah A. So, jawapan dia adalah 1A. Senang kan? Okey, tengok contoh yang kedua. 1, 0, 0, 1, 0. So, kita akan pecah 4-4 daripada belakang. So, kita akan isi 0, 1, 0, 0. Kemudian, kumpulan berikutnya 1. Okay. So, apa yang kita buat sekarang ni? 0 darab 0. Tak payahlah 0. So, yang ni dapat 2. So, tambah-tambah dapat 2 sahaja. Yang ni 1. So, 1, 2. Jawapan dia adalah 1, 2 base 16. 1, 0, 0, 1, 0 equal to 1, 2 base 16. Okay. Boleh? Tengok contoh ni Baik. Saya buat yang panjang ni teruslah. Senang sikit. Kalau yang atas ni lagi senang sangat. Saya buat yang bawah ni. Okay. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Nak convert kepada decimal. Decimal pula. Kepada binary. Kepada hexa. So, apa kita buat? Kita buat jadual kuasa dia. 1, 2, 4, 8. Kemudian 1, 2, 4, 8. Okay. Kemudian kita isikan daripada belakang So, dia macam tu lah. Kita pecah 4-4. So, 1, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Okay. Kemudian kita darabkan. So, 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. So, kita akan dapat berapa? 15. Betul?
So yang ni 8 tambah 4 tambah 2. So kita akan dapat 12. Okay. So 12 ni adalah C. 15 ni adalah F. So jawapan akhir kita adalah C, F. Boleh? Senang je kan? Datang kereta pun. Boleh. Ha. Sama juga kes dia, bila kita faham susunan apa nama ni binary ni, kita dah boleh tahu dah value dia dalam apa nama ni hexa. Okey, contoh saya bagi kat sini Katalah kita ada nombor binary panjang ni. Saya bagi 1110111100000001. Okey. Kita nak convert dia kepada hexa. Macam mana kita nak buat? Samalah kita buat jadual step ni. Tapi once bila kita dah tahu pattern dia, macam kita boleh tengok dah. Kita buat kumpulan 44. So 0001 ni apa dia? Of course, ini adalah 1. Sebab tu adalah 1. Yang ni 8 tambah 4 tambah 1. So, berapa? 13. Betul tak? 13 adalah A, B, C, D. Betul tak? 8 tambah 1. So, tengok pula sebelumnya. 1010, 8 tambah 4, 12. 12 adalah C. Kemudian 1110, 8 tambah 4 tambah 2. So, 8 tambah 4 tambah 2 adalah 14. So, E. So, dapat jawapan dia E, C, D, 1. Boleh? Senang je kan? Tak payah buat jadual pun. Kalau dah mahir tu boleh. Tapi dalam exam kena buat jadual macam biasa lah. Buat step by step lah. Okay, contoh lagi. Katalah 10111100. Okay, tukarkan kepada binary. Kepada hexa. So tengok. Part yang pertama dari belakang. 1100. Apa dia? 8 tambah 4. 12. So C. Yang ini. 0110. 4 tambah 2. 6. So 6 lah. Yang ni 1. So 16 C. B16. Habis cerita. Begitulah sebaliknya. Kalau dia bagi nombor nak tukar daripada hexa ke hexa ke binary. Katalah nombor dia BACA, base 16. Kita nak tukarkan dia kepada binary. Kita tahu dah A adalah 10. So 10, 8 tambah 4. 8 tambah 2. So 1010. C adalah 12. So 8 tambah 4. So 1. C adalah 1100. So 8 tambah 4. A 10. So lagi lah 1010. B adalah 11. So 8 tambah 2 tambah 1. So 1011. Siap. Tapi awak janganlah buat cara macam ni. Awak kena kira step by step lah. Cumanya macam saya cakap tadi, once bila awak dah banyak praktis, awak dah boleh hafal pattern dia, sebenarnya awak tengok pun dah boleh tahu dah apa jawapan dia. Dah boleh check dah. Boleh faham sampai sini? Faham, sir. Faham. Okay. Baik. So conversion ni penting lah sebab soalan conversion ni boleh kira jawab soalan markah percuma lah untuk awak sebab awak tak payah nak hafal teruk-teruk. Awak cuma faham macam mana nak buat conversion dan kira sahaja. Okay. So kalau keluar soalan conversion ni kita sepatutnya kita kata macam markah percuma sebab tak patut salah sangat ni. Okay, cuma kira sahaja. So kena banyak untuk soalan pengiraan ni, namanya awak kena faham dan kena praktis lah. Kena buat. Dan dalam exam ni kena tunjuk jalan pengiraan lah. Unless kalau dia kata sebaliknya tak payah tunjuk jalan pengiraan, tak payah. Dan nanti saya akan kongsi dengan awak macam mana kita nak buat pattern dia. Kita nak kena pasti pattern. Contoh, katalah dia bagi senarai nombor
dia bagi senarai nombor apa nama ni heksa. Katalah dia bagi nombor heksa A, kemudian B, kemudian C. Okay, kemudian dia dash. Dia minta beri nombor berikutnya. Sepatutnya selepas C apa dia? Kalau awak tak tahu, kita kena buat conversion, convert ke decimal, kemudian baru tahu value, convert balik. Tapi kalau kita dah faham pattern dia, maknanya susunan nombor hexa ni, kita dah boleh terus tahu. Selepas AAC, dia akan jadi AAD. Kemudian AAE, AAF. Selepas AAF, jadi apa pula? Itu yang kita tahu pattern dia. Baik, tak payah tu kemudian next class kita akan ni. Saya akan ni Okay. So untuk number system differential 1.2 selesai sampai sini. So next kuliah kita akan masuk 1.3 coding system. Nanti saya akan bagi extra nota untuk extra video untuk yang pattern nak fahamkan pattern number ni lah. Pattern number yang saya kata ni. Alright, so sampai sini ada apa nak tanya? Ada soalan? Tak ada. Tak ada Boleh faham Faham. So saya harap awak faham lah conversion daripada, hari ni kita dah tengok daripada hexa ke binary ke hexa. Sebelum tu daripada hexa ke decimal ke hexa sebelum tu. Okay. Soalan conversion ni biasanya memang akan ada lah. So sepatutnya boleh bagi markah mudah kat kita lah kalau kita boleh buat. Baik, so kalau tak ada soalan, kita akan stop sampai sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kuliah seterusnya. Macam-macam nanti saya akan letakkan video sesi meet kita ni dalam YouTube. So nanti awak boleh tengok. Ni Taira tanya apa ni? Taira tanya apa tu? Tak apalah, personal kat saya nanti. Okay, kalau tak faham tanya jangan malu-malu. Baik, so terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kita stop sampai sini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama. Thank you, sir. Ya, sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Thank you.